warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Ketua Majlis, yang berusaha Cik Senitan, barisan panel juri dan rakan-rakan PPP sekalian. Pada malam ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah dalam sejarah yang berjudul Kisah Bangsa Cina. Kenapa saya memilih kisah bangsa Cina ini adalah kerana saya sendiri datuk saya adalah seorang berbahasa Cina, dan nenek saya adalah berbahasa Melayu. Jadi bangsa Cina ini adalah merupakan sebahagian daripada bangsa saya. Jadi pada masa saya kecil, saya memang meminati untuk mengkaji sejarah bangsa Cina inilah. Jadi saya mulakan sejarah bangsa Cina ini bermula daripada banjir besar, iaitu pada selepas zaman Nabi Nuh. Selepas zaman Nabi Nuh, ada 3 bangsa yang terawal, iaitu bangsa Sumerian, bangsa Babylon dan bangsa Assyrian. Daripada bangsa Sumerian ni wujud lagi beberapa bangsa yang juga terkenal seperti Roman, Parsi, dan juga Amazon. Saya hanya ingin memetik bangsa Amazon sebab ada kaitan dengan bangsa Cina. Bangsa Cina ini adalah merupakan suku sakat keturunan daripada bangsa Amazon, daripada keturunan bangsa Sumerian, daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bangsa Amazon ini adalah merupakan bangsa nomad. Mereka berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan mereka mengagungkan wanita sebagai ketua keluarga, sebagai pahlawan dan sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Kita boleh lihat pada hari ini ada setengah bangsa Cina dan malah bangsa Melayu sendiri seperti di Negeri Sembilan, mereka mengagungkan kaum wanita. Itu menunjukkan ciri-ciri yang terdapat pada bangsa Amazon. Daripada bangsa Amazon ini, mereka telah berhijrah daripada Timur Tengah. Mereka telah berhijrah pada timur, dan daripada bangsa Amazon ini pecah lagi pada 3 bangsa yang hebat. Satu itu adalah bangsa gunung. Bangsa gunung ini sebenarnya bangsa Melayu berasal daripada bangsa gunung dan juga bangsa Siam lah. Dan 2 lagi bangsa adalah merupakan bangsa gunung. India bukan. India adalah daripada bangsa Assyrian. Okey, sorry, saya minta maaf, saya lupa. Okey, daripada bangsa Amazon wujud lagi 3 bangsa yang teragung, iaitu bangsa gunung, bangsa Cina, dan juga bangsa Mongol. Bukan bangsa Cina, bangsa Manchuria dan bangsa Mongolia. Daripada bangsa Manchuria inilah munculnya bangsa Cina yang bermula pada zaman dinasti Han. Pada zaman dinasti Han ini adalah merupakan suatu zaman yang begitu penting bagi masyarakat Cina, bangsa Cina, kerana pada zaman ini adalah zaman kegemilangan bangsa Cina. Pada maharaja yang memerintah pada zaman dinasti Han adalah Maharaja Shi Huangdi, iaitu maharaja yang terkenal dipanggil oleh Maharaja, the first emperor, maharaja pertama. Daripada beliaulah munculnya tembok besar Cina. Maharaja Shi Huangdi ini merupakan seorang maharaja yang mementingkan sains dan teknologi. Kita boleh lihat pada zaman dinasti Han telah muncul teknologi seperti kertas, seperti pelayaran, seperti teknologi teknologi mekanikal dan juga teknologi pelayaran. Pada zaman dinasti Han, mereka telah mampu membina armada laut yang begitu hebat, sedangkan pada waktu itu bangsa lain seperti Babylon, bangsa lain seperti bangsa Assyrian
mereka ini masih berada di zaman gelap. Ada sebuah cerita mengenai bagaimana Maharaja Syih Wanti telah menyuruh beberapa bahtera dan telah menyuruh beberapa bahtera untuk pergi meneroka planet bumi. Dan ada satu bahtera ini, dia telah pergi ke satu tempat yang begitu pelik. Dia nampak kawasan itu mempunyai manusia yang besar-besar. Dan mereka juga telah membawa balik seekor binatang yang mereka pada waktu itu menganggap binatang mistik. Jadi selepas pulang ke negara China, Maharaja Syih Wanti tanya kepada armada tersebut, apa yang telah kamu jumpa sepanjang pelayaran? Dia kata, oh sangat bagus, kami telah pergi ke sebuah negara yang tidak bertamadun, yang masih lagi membina rumah daripada kayu. Masa ini sangat besar. Dan Maharaja kata, okey, apa lagi yang kamu jumpa? Kami jumpa sebuah binatang yang begitu unik dan mistik bagi kami. Dan binatang itu mereka telah persembahkan kepada Maharaja Syih Wanti. Binatang tersebut adalah zirafah. So jadi sebenarnya armada tersebut telah pergi ke benua Eropah. Cuba bayangkan Afrika, Eropah. benua Eropah. Eropah ada Kawasan Babylon dengan Parsi pada waktu sebelah. oh, okey. Cuba bayangkan sekiranya armada tersebut berlabuh dan membuka markas ataupun kedutaan Cina yang pertama di sana. Saya yakin Eropah sekarang tidak bercakap bahasa Inggeris. Saya yakin sekarang kita akan menggunakan bahasa Cina untuk bercakap seluruh dunia. Jadi selepas zaman Han, muncul pula zaman dinasti Tang. Zaman dinasti Tang ini adalah merupakan kesinambungan daripada zaman dinasti Han. Di zaman dinasti Tang ini kita dapat melihat beberapa teknologi yang begitu unik dan canggih, seperti sains perubatan, teknik akupunktur, akupunktur, teknik terbang, teknik kapal terbang, dan juga teknik bahan api. Daripada zaman dinasti Tang inilah masyarakat barat, Turki dan sebagainya mempelajari bagaimana untuk membina senjata api. Selepas zaman dinasti Tang, muncul pula zaman dinasti Song. Boleh saya stop kan? okey. Sebab daripada awal sampai sekarang saya dah kira awak dah buat rasa lebih daripada 45 Minta maaf. Masih belajar. Tak boleh. Cuba kurangkan. Kurang. Habis dapat ke? Boleh datang. Selepas zaman dinasti Tang, muncul pula dinasti Song, dan diikuti dengan dinasti Ming, dan akhir sekali adalah dinasti Qing. Keruntuhan bangsa Cina, negara Cina, adalah pada masa dinasti Qing, iaitu pada zaman pemerintahan Maharaja Zhao. Pada zaman ini, negara Cina telah diserang secara psikologi secara teorinya oleh Barat, oleh golongan Yahudi. Mereka telah mempengaruhi Maharaja Zhao untuk bergaduh dengan adik-beradiknya, menyebabkan berlakunya pemberontakan. Dan apabila berlakunya pemberontakan, maka ekonomi, sosio budaya menjadi lumpuh. Pada zaman Maharaja Zhao juga munculnya candu, pelacuran dan sebagainya yang melemahkan negara Cina. Seterusnya, selepas jatuhnya negara bangsa Cina, negara Cina pula dipengaruhi oleh komunisme, dijajah oleh British dan sebagainya. Jadi pengajaran saya di sini, pengajaran daripada apa yang saya sampaikan di sini, sesuatu bangsa itu tidak kira apa jua bangsa, sebenarnya berasal pada satu
tunjang yang sama. Dan setiap bangsa ini ada zaman kegemilangannya dan ada juga zaman kejatuhannya. So jadi janganlah kita terlampau mengagung-agungkan suatu bangsa, tidak kira Cina, Barat, Melayu, kerana kita ini semua satu bangsa berasal daripada Satu dunia. satu kapal yang sama sebab pada waktu banjir besar. Sekian, terima kasih.